KPM. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan jamil hadirin, jamil musyahidin, khususan li tullab wal muallimin. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min jadid ila barnamij Tariq ila Najah SPM 20 21. Okey, al-yawm sanata'allamul madah usuluddin. Hari ini kita nak belajar subjek usuluddin. Dan kita nak pastikan sebelum kita start apa-apa, kita kekalkan SOP kita, pakai pelitup muka, kekalkan penjarakan fizikal dan sentiasa cuci tangan kita dengan cencai pembasmi kuman. Baik, anda mesti nak tahu dengan siapa kita akan belajar pada hari ini. Jom kita saksikan profil guru kita. Hari ini kita ada di studio bersama dengan Ustaz Zul. Apa khabar Ustaz? Ustaz Zulkifli. Alhamdulillah khair. Okay. Alhamdulillah khair. Kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah Ustaz min insyaallah. ayul madrasah? Ana min madrasah Ma'had Dini Jeram, Kuala Selangor insyaallah. Garib. Awalain aqal min sa'ah. Na'am. Okey Ustaz, hari ini sanata'allam madah usuluddin. Hari ini kita nak belajar subjek usuluddin. Tapi sebelum tu Ustaz, kita buat SOP terlebih dahulu Ustaz di sana. InsyaAllah. Okey, silakan Ustaz, tafadhal. Okay. Okey, dipersilakan Ustaz untuk pakai dulu cecair pembasmi kuman. Okey. Baik, dan seterusnya saya pula Ustaz. Okay. Bila kita dah pakai cecair pembasmi kuman ni Ustaz, barulah kita boleh buka pelitup muka kita ni. Kalau tidak nanti lemas pula. Jangan buang di mana-mana. Anda simpan face mask anda, letak di dalam bekas ataupun anda simpan di tempat yang selamat. Baik. Ustaz, hari ini kita dalam subjek usuluddin. Ya, insyaAllah. Secara umumnya Ustaz, subjek usuluddin ni sebenarnya kita nak belajar tentang apa ni Ustaz? Sebab apa penonton-penonton kita di rumah ni mungkin baru first time dengar perkataan usuluddin tu. Ya, betul. Sebenarnya dalam usuluddin ni apakah kita akan belajar pada hari ini? Silakan. Terima kasih. Dan insyaAllah kita akan berdasarkan kepada soalan yang dikemukakan. Jadi saya akan cuba menjawab dengan sebaik yang mungkin insyaAllah. Dalam mata pelajaran usuluddin ni, seperti mana yang kita sedia maklum, dia adalah satu mata pelajaran yang dalamnya tu ada gabungan 5 teras utama. 5 teras utama. Ya. Antaranya Ustaz? Antaranya, yang pertama dia ada, untuk bab yang pertama dia ada tauhid. Lepas tu yang keduanya tafsir. Dia ada tafsir. Dan untuk tingkatan 4 dia tafsir dan ulumul Quran. Okey. Yang ketiganya hadis dan ulumul hadis. Dan yang keempatnya tarikh, tarikh Islam. Dan yang terakhirnya akhlak dan juga tasawuf. Ni gabungan 5 perkara dalam satu subjek. Dalam buku tu. Dalam buku tersebut, subjek usuluddin. Baik Ustaz, kita nak dengar pula pandangan murid-murid tentang subjek usuluddin Ustaz. Ya, insyaAllah. Jom semua kita saksikan. murid saya insyaAllah. Silakan. Didik TV KPM. أنا اسمي عايدة وأنا من معهد الدين الإسلامي جرام في 5 ابن سينا، وأحب جدا مدى usuluddin وبالجمال لأنني حصلت على فرصة لتعلم علوم شتى كالعقيدة وسيرة النبي والتصوف وغيرها، وسأعتني تلك العلوم في حياتنا اليومية. هيا نتعلم usuluddin لأن أساس الدين المعرفة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirza bin Azman. Saya bersekolah di Sekolah Agama Menengah Jeram. Di Sekolah Agama Menengah Jeram ini, saya mempelajari maddah usuluddin. Saya menyukai maddah ini kerana di dalam maddah usuluddin ini terdapat tajuk tauhid serta tafsir Al-Quran serta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sirah Rasulullah dan sahabat
dan juga akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naim bin Muhammad Zaini dan saya bersekolah di Sekolah Agama Menengah Jeram. Saya bersekolah di Sekolah Agama Menengah Jeram, saya mengambil madah subjek Usuluddin. Di dalam subjek Usuluddin ini apa yang saya sukai ialah apabila saya mempelajari bab-bab tauhid dan bab-bab akhlak yang Rasulullah ajarkan melalui hadis, dan saya dapat mempertingkatkan akidah dan iman saya dalam masa yang sama. Didik TV KPM. Alright, antum ma'ana tariq ila najah SPM 2021. Baik Ustaz, al-yawm sanata'allamul maddah wa usuluddin. Hal huwa sahla atau sa'ba? Adakah dia ni senang ataupun susah sebenarnya Ustaz nak skor subjek ni? Aqulu ala syai' anna madata usuluddin madah sahla jiddan Oh, alhamdulillah. liman ahab. Jadi bahasa untuk dalam Usuluddin ni dia satu mata pelajaran yang bagi yang mengikutinya adalah satu mata pelajaran yang cukup senang. Nah, kita tak boleh nak simpan kata bahawasanya mata pelajaran tu susah. Okey. Bila kita rasa susah, dia akan jadi susah. Itu yang saya boleh sebut, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Ni pokok pangkalnya kena hafal lah Ustaz kan. Ya, betul. Sebab ada kita belajar hadis, belajar tafsir dan Ya, sebagainya. betul. Baik Ustaz, kita ada lagi murid-murid yang akan menyertai kelas kita pada hari ini. Ya, Jom kita insya-Allah. saksikan Ustaz. Ya. Siapakah mereka? Baik, kita ada Airin. Airin, boleh kenal diri sikit tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Airin Azalia binti Jumali, pelajar tingkatan 5 kelas 5 Ibnu Sina. Selamat kenalan. Okey, dan seterusnya sebelah kiri. Fatin. Fatin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Alwani binti Baharin dari kelas 5 Ibnu Sina dari Samjeram. Okey. Thumma, seterusnya Muhammad Amjad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Nama saya Muhammad Amjad bin Abdul Hadi. Saya bersekolah di Sekolah Agama Menengah Jeram daripada kelas 5 Ibnu Sina. Masya-Allah. Selamat berkenalan. Okey, selamat berkenalan. ثم أنت تتكلم عربية ممتازا ممكن تعرف باللغة العربية تفضلي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ismi Aina wa ana min Mahad Din Islami Jeram. Okey. Dia taruh pendek ya Ustaz. Okey, seterusnya Naim. Naim belum bersedia. Kita pergi kepada Azman. Silakan. Mifzal. Okey. Naim, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Azman dulu. Nama saya Mirza bin Azman. Saya bersekolah di Sekolah Agama Menengah Jeram dan saya dari kelas 5 Ibnu Sina. Okey, dan terakhir sekali Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naim bin Muhammad Zaini dan saya berada di kelas 5 Ibnu Sina. Okey, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min barnamij Tariq ila Najah. Al-yawm sanata'allam usuluddin. Baik, saya pun dah tak sabar dah nak belajar subjek usuluddin ni sebab katanya ada 5 segmen saya. Ya. Dan kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Tapi sebelum tu bagaimana kita nak teruskan ataupun kita nak berehat dulu Ustaz? Kita berehat dulu. Kita berehat dulu Okey. Okey, tapi kita di hadapan kita ni ada macam-macam kad yang menarik Ustaz. Kad ni dibawakan oleh murid-murid kita daripada seluruh Malaysia. Saya nak Ustaz pilihkanlah. Kalau Ustaz nak yang mana? Okey, Ada banyak insya-Allah. kad lah Ustaz atas ni. Ustaz pilih satu. Saya suka warna kuning. Warna kuning Ustaz. Okey, saya tolong bacakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih. Cantiknya. Siap ada lebah lagi kat sini. Ada ke madunya? Okey. Wow, dia boleh buka macam ni. Seolah-olah macam pasu Allah, kan? Allah. Jamil jiddan. Jamil jiddan. Dan di sini dituliskan thank you for being a great teacher. Welcome. Alright.
Dan seterusnya dihasilkan oleh Muhammad Syafi bin Muhammad Fikri 6 Ibnu Khaldun SKPP 11. Alright. Dan ucapannya selamat Hari Guru. Tak lama lagi Ustaz kan? Ya, terima kasih. Hari Guru. Terima kasih. Ustaz, biasanya kalau Hari Guru banyak hadiah lah Ustaz. Allah. Ucapan. Mesti banyak. Ucapan banyak. Ucapan banyak. Okey, dan kita nak hashtag terima kasih cikgu. Okey, baik. Sama. Ustaz, ini dia banyak kad yang ada di atas meja kita. Tapi sebelum kita nak mulakan kelas Ustaz, kita berehat seketika. Boleh Ustaz? Okey, boleh. InsyaAllah. Hal antum musta'idunan lil imtihan? Musta'id. Okey, baik. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini. Tariq ila Najah SPM 20 Wahid 20. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Aywa, antum ma'ana Tariq ila Najah SPM 20 Wahid wa 20. Okey, hari ini kita dalam subjek Usuluddin. Kita bersama dengan Ustaz Zulkifli. Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Baik, dan kita dah bersama pun dengan murid-murid kita pada hari ini daripada SAM Jeram, Sekolah Agama Menengah Jeram. Betul Ustaz? Ya, insya-Allah. Okey, baik. Tanpa lengahkan masa lagi, hal antum musta'idun ayyuhatullah? Alhamdulillah. Okey, Ustaz, mereka dah bersedia dah. Okey, silakan Ustaz. Jawab semangat ni. Semangat tadi. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik pengajar-pengajar dan juga insya-Allah Ustaz akan bercerita berkaitan dengan Usuluddin, berkaitan dengan subjek untuk SPM untuk SPM 5401. Itu dia punya kod dia. 5401. Subjek Usuluddin. Baik, kita tengok kepada seterusnya. Okey. Mata pelajaran yang terlibat untuk peperiksaan SPM. Di manakah kedudukan Usuluddin sebenarnya? Okey. Okey, dia pertamanya 5401 yang warna merah ni. Okay. Yang warna merah ni 5401. 01 tu first. Dan kemudian 5402 Asy-Syariah. Okey. 5403 Lughah Arabiyah Al-Mu'asirah ataupun bahasa singkatan dia panggil LAM. Dan 5404 Manahij Ulum Islamiyah. Ini yang ambil aliran teras dini lah. Dan 5405 Adab Balaghah. Jadi untuk KBD ni, kurikulum dini bersepadu ni, 5401, 5402, 5403 adalah subjek teras. Dan Usuluddin teras yang pertama. Okey. Seterusnya, itu soalan yang dipersoalkan. Okey. Hal Usuluddin sa'bah lil ghayah. Maknanya, adakah Usuluddin ni satu mata pelajaran yang terlalu susah? Orang putih panggil very lah. Very. Itu bahasa Very difficult. Very difficult. Dalam bahasa Arab, su'abah lil ghayah. Okey. Saya tak mau jawab susah ke senang. Kalau saya kata senang, bolehlah Ustaz. Kan? Sebab Ustaz. Kalau kata susah, ada yang jawab kata, kita orang boleh skor kan? Okey. Tak apa, kita akan cuba jawab. Okey, ini buku tingkatan 4 buku tingkatan 4 dan kita akan bedah pada hari ini, nak dedahkan. Okey. Dalam mata pelajaran tingkatan 4 ni, dia ada apa? Dia ada tauhid, 5 mata pelajaran. Dan tafsir ada 10 mata pelajaran
6 ulumul Quran, bukan tafsir maudhu'i. Bukan tafsir ayat ayat Al-Quran ke ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Tak ada. Dia ulumul Quran. Cerita ayat maki, madani apa semua. 4 sahaja yang menceritakan tafsir maudhu'i, dan yang ketiganya hadis ada 5 tajuk ulumul Quran atau ulumul hadis, dan 5-nya hadis maudhu'i, iaitu petikan-petikan daripada hadis. Okey, baik. Dan yang terakhir, yang kedua terakhirnya sirah. Okey. Sirah 3 tajuk saja ataupun tarikh. 3 tajuk sahaja yang kita belajar. 1 tahun. 1 tahun 3 tajuk. Jadi saya nak sebut dekat sini ni, mana ada 1 tahun orang belajar 3 tajuk. Biasanya orang 1 tahun belajar 3 kitab. Oh, betul. Ni 3 tajuk. Boleh skor kata boleh skor? Boleh ni. Boleh. Okey. Kemudian akhlak. Akhlak 6 tajuk. Akhlak hanya 6 tajuk 1 tahun. Okey. Sanah wahidah kamilah. 1 year. Okey. Okey. Semua sekali. Kita tengok. Okey, ini tingkatan 5. Saya tak mahu kata, cuma saya nak cerita tentang konten dalam tingkatan 5. Tingkatan 5. Okey. Tauhid tingkatan 5. 3 tajuk aja. 3 tajuk aja. 3 tajuk je belajar. 3 tajuk je belajar. Tafsir 10 tajuk. Tafsir ni, tafsir surah yang selalu anak-anak baca. Anak-anak baca. Tiap-tiap minggu baca. Surah apa? Surah Kahfi. Tiap-tiap pagi Jumaat akan dibaca surah Kahfi, dan itu SPM belajar. Bedah surah surah Kahfi itu. Okey, hadis ada 8 tajuk. Daripada sejak tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, semua 10 tajuk. Naik tingkatan 5 tinggal 8. Sikit. Ya, sikit. Dan hadisnya dah 1, 2, 5, 6, 7 adalah hadis hafazan yang saya tulis sini. Sirah 4 tajuk. Okey. Akhlak 4 tajuk. Sikit-sikit. Makin sikit. Mai nak tengok. Okey. Saya nak cakap bahasa utara sikit-sikit. Boleh. Okay. Tak ada masalah. Okey. Ini dia punya keseluruhan. Majmu'atul Mawdu'. Mawdu'at dalam periksa sijil pelajaran Malaysia SPM Usuluddin. Semua sekali ni ada 63 tajuk. Okey. 63 tajuk. Jadi 2 tahun 63 tajuk, insya-Allah. Boleh, Ustaz. Boleh sangat-sangat. Okey, jadi saya nak bawa perbezaan Usuluddin PT3 yang dia orang belajar masa tingkatan 1, tingkatan 3 dulu ni, dan juga dengan SPM tahun ni. Ada beza, Ustaz? Ada beza. Beza yang terlalu ketara sangat. Okey, sekarang saya nak orang tua kata mengungkit ni berdosa. Kan? Tapi dalam belajar ni saya nak ungkit. Okey. Tengok. Tengok. Ini tahukah anda? Ya. Hal ta'lam. SPM 63 tajuk. PT3. Lebih banyak, Ustaz. 110 tajuk. Jadi ustaz nak tanya yang ada dekat sini ni ataupun dekat audien yang ada di depan rumah ustaz sekarang ni, anak-anak yang calon SPM KBD, adakah anda lepas PT3 hari tu? Ramai yang angguk, Ustaz. Kalau angguk, maknanya anda layak untuk ambil SPM dan skor A. Mesti boleh, Ustaz. Sebab dah ambil 110. Ya, betul. Mesti boleh 63. Nak takut apa? Betul. Soalan dah. Ini soalan challenge tau. Soalan challenge. Okey, baik. Next. Okey. Dan dalam Usuluddin ni juga, dia tak sama macam PT3. PT3 hanya satu paper tu je. Dia tidak ada kertas 1, dia tidak ada kertas 2. Okey. Kalau kata PT3, dia ada satu soalan, dia ada satu paper tu saja. Itulah nak dapat A, itulah nak dapat B, boleh ke tak boleh, itu saja harapannya. Talian hayatnya satu saja. Bagi SPM ni, dia ada 2 talian dia. Talian kertas 1, talian kertas 2. Yang membantu nanti. Ya, membantu. Okey, next kita akan tengok lagi.
Okey, saya nak dedahkan berkaitan dengan kertas 1 iaitu 5401/1 iaitu kertas bertulis. Okey. Dalam bahasa Arab dia panggil imtihan tahriri. Okey, baik. Ini dia kertas dia. Jenis instrumen ujian bertulis. Dia ada item dia. Dia ada soalan objektif. Dia tak ada jenis dia tak ada jenis orang kata apa, semua kena bertulis. Okey. Lepas tu subjektif. Okey. Dia ada 20 soalan untuk soalan objektif dan bahagian B dia ada 4 soalan. 80 markah. Semua bahagian ada. Okey. Jadi jumlah keseluruhan dia 100 markah. Dia ada 100 markah dan kewajarannya 70. Apa maksud kewajaran ni? Jadi maknanya markah pelajar tadi dia dapat, contohnya dia dapat 80%, dia dapat 80% per dengan 100 kali dengan 70. Oh, maknanya nisbah dia saya. Ya, nisbah dia. Dia akan dapat jumlah macam tu. Okey. Jadi untuk yang ada dia punya tempoh masa 2 jam 15 minit. 2 jam 15 minit. Dan cakupan konten untuk silibus ataupun muqarrar untuk peperiksaan SPM ni tingkatan 4, tingkatan 5. Seperti mana subjek-subjek yang lain. Syariah alam dapat semua sekali lah. Okey. Ni tempoh 2 jam 15 minit. Cukup saya? Cukup. Okey, cukup. Saya bagi tahu cukup dan lebih. Oh, lebih? Ya. Ada ekstra lagi? Ada ekstra. Ekstra untuk menyemak. Dan 2 jam 15 minit ni jangan kita gunakan untuk menulis semua. Ambil masa untuk menyemak. Bagikan masa bagi elok. Dan untuk soalan objektif tersebut, jangan jawab satu soalan sampai 1 minit. Jangan sampai 1 minit. Cukup hanya dalam 50 saat cukup dah. Okey. Ni. Bentuk soalan dan untuk markah untuk soalan dan juga markah. Okey. Jadi dia ada apa? Ada qisim ba, qisim alif dan juga qisim ba. Qisim alif ni macam bahagian A lah. Kalau kita panggil bahagian A. Bahagian A ni dia ada 20 soalan objektif. Bahagian ba ataupun bahagian qisim ba ada 4 soalan. 80 markah. Saya nak katakan dekat sinilah. Saya nak katakan dekat sini untuk pelajar-pelajar yang ada depan saya, qisim alif tolong jangan abaikan. Qisim alif tolong jangan abaikan. Sebab qisim alif soalan objektif. Soalan objektif dia ada 20 soalan. Satu soalan 1 markah. Dan soalan ada jawapan. Hanya pilih je. Pilih yang mana satu berkenan di hati. Jangan berkenan di hati tapi salah. Kita dah mahu macam tu kan. Berkenan di hati dan betul. Itu kita nak. Okey. Soalan objektif dia tak sama macam SPM, macam PT3. PT3 dia ada alif, dia ada ba. Kan cross, silang. Kan cari jawapan. Untuk standard SPM ni dia tak ada dah. Yang tu tak ada bentuk soalan tu. Dia ada isi tempat kosong. Ni dia ada bentuk-bentuk ni lah. Isi tempat kosong, benar palsu, sahih khata. Lagi apa dia? Penyataan betul salah, padanan apa semua. Isi tempat kosong. Okey. Dia ada beberapa bentuk. Okey, saya nak dedahkan. Baik Ustaz, sebelum kita nak dedahkan tentang objektif 20 soalan Ustaz yang kita kena mesti betul semualah Ustaz. Iya. Kita berehat seketika. Boleh? Boleh Ustaz? Boleh, kembali selepas ini Tariq Ilan Najah SPM 20 Wahid wa 20 kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, antum ma'ana Tariq Ilan Najah SPM 20 Wahid wa 20. Kita bersama dengan Ustaz Zulkifli. Ustaz punya suara best Ustaz. Terima kasih. Biasanya Ustaz kalau berucap ni Ustaz pakai mikrofon ke tak? Saya biasanya pakai mikrofon. Tapi kadang-kadang mikrofon ni wayar dia pendek. Wayar dia pendek. Jadi saya cabut mikrofon. Saya pun jalan lah. Satu dewan. Satu dewan saya.
Jadi alhamdulillah suara saya dia anugerahkan suara yang kuat. Oh, kalau ada yang tidur juga saya tak tahulah. Saya tak tahulah. Okey Ustaz, boleh kita teruskan? Okey, boleh. Silakan. Okey, baik. Terima kasih. Jadi insya-Allah kita akan sambung pula berkaitan dalam bab qisim alif ataupun bahagian A. Okey. Saya nak perkenalkan untuk calon SPM. Nah. Soalan adjektif ni dia ada ciri-ciri dia yang tersendirilah. Ini ikut kepada analisis ataupun analisa yang kita tengok bentuk soalan tahun 2019 dan saya yakin bentuk dia lebih kurang sama lah. Mungkin ada perubahan sikit mengikut kepada tahun-tahun dia. Okey, baik. Soalan nombor 1 sampai 5 ni biasanya dia soalan isi tempat kosong. Isi tempat kosong. Orang putih kata apa? Fill in the blank. Fill in the blank. Orang Arab kata apa? Imla amakin al-faraghat. Okey, okey. 6 hingga 10 betul ataupun salah. Betul ataupun salah. Dalam bahasa Arabnya dia panggil sahih ataupun khata'. Sahih wal khata'. Khata'. Bezanya dalam tingkatan 5 ni, sahih khata' kita kena tulis sahihun, perkataan kalimah sahihun. Dan perkataan khata'. Manakala PT3 memadai kita buat simbol right. Right tu right. Okey, untuk sahih dan juga khata' untuk yang pangkap. Kalau sekian tak boleh Ustaz? Dia ikut kepada pemeriksa kertas. Kalau dia kata okey. Kalau boleh bincang boleh lah. Kalau kata tak okey, dia kata pelajar ni tak faham soalan. Dia kata untuk kalimah sahihun. Jadi maknanya pelajar ni tak faham soalan. Pangkah lah, nasib lah. Padahal jawapan tu betul. Betul. Jadi kita tak ada masalah, jangan cari masalah. Okey. Betul. Okay. Next. Soalan 11 sampai soalan 15, pilihan jawapan. Dia bagi jawapan 3 jawapan. Jadi pilih yang mana yang paling tepat. Okey, nanti kita akan tengok bentuk dia. 16 hingga 20 dan terakhir soalan objektif dia bagi dalam bentuk carta. Ada dia bagi carta pokok ke ataupun carta pai ke apa, terpulang kepada pembina soalan ni. Dan juga rumus, ada yang bagi A, B, C, D, ada yang X, Y, Z, ada 1, 2, 3, 4. Okey, bentuk-bentuk soalan macam tu. Okey. Okey. Ini bentuk soalan. Bentuk soalan isi tempat kosong. Okey. Contohlah ni contoh, bukan soalan SPM. Tolonglah, ini bukan soalan SPM. Ini saya yang buat. Contoh. Contoh soalannya ni. Okey. Dari si tempat kosong, dia ada berapa? Ada soalan 1 2 3 4 5. Okey. Dia ada di atas ni jawapan ni bukan semua tu dia ada 5 dah. Dia ada bagi 6 pilihan jawapan. 1 tu tak betul. Ada lebih 1 Ustaz. Dia ada lebih 1. Itu dia panggil pengacau. Pengacau. Pengacau kepada jawapan. Okey. Jadi sajalah Ustaz nak pilih, boleh? Boleh, kita boleh? Boleh Ustaz. Siapa? Diorang pun dah Ustaz nak minta siapa ni? Muhammad Naim. Okey, silakan Naim. Baca dengan jelas dan berikan jawapan. Okey, tolong jawab soalan nombor 1. Tolong baca. Boleh? Okey. Okey. قامت الدولة العباسية بعد سقوط الدولة الأموية على يد مروان بن محمد. Okey, ala yadin. Majrur bi'ala, ala yadin. Okey, betul, jawapannya betul. Okey, sahih, mumtaz. Qamat ad-daulatul abbasiyyah ba'da suqut ad-daulatil umawiyyah ala yadi Marwan bin Muhammad. Jadi, pelajar dia kena pilih jawapan ni. Okey, jawapan 1 sahaja. Walaupun dia ada jawapan, okey, tanda. Okey, nanti tak apa. Ini sebagai bentuk soalan saja. Untuk next nanti kita akan dedahkan berkaitan dengan teknik-teknik menjawab. Insya-Allah kita umur panjang kita jumpa. Ni yang ni bentuk isi. Saya tak mau nak dedahkan semua. Okey.
dan seterusnya. Ini pilihan jawapan. Nah, pilihan jawapan sahih dan juga khata'. Okey. Sebab apa yang saya kata pelajar kena faham soalan? Okey. Dia bagi arahan. Okey. Kita tengok dia punya ni. Okey, uktub kalimat sahih. Sahihun. Dia maknanya apa? Tolong tulis perkataan sahih dalam bahasa Melayu. Jadi maknanya apa? Kena tulis perkataan sahih. Itu dah. Lil ijabati sahihah wa kalimata khata'. Lil ijabatil khatiyah al-atiyah. Jadi maknanya dalam soalan ni dia minta supaya kita tulis perkataan sahih dan juga khata'. Bukan buat simbol. Tolong faham soalan tu. Okey. Dan untuk soalan okey, contoh dia. Dia bagi soalan nombor 1 tu, nombor 6. Kanatis sam'iyati hiya ma kana tariqul ilmi biha as-sam'u. Ustaz nak minta siapa ni? Airin. Saya Ustaz. Okey. As-su'alu sadis. Sahih am khata'? Sahih. Sahih. Ma ra'yuka ya Amjad? Cuba bagi sebab Sahih, sikit. Ustaz. Sahih. Sahih. Okey. Wa Alwani? Fatin? Ma ra'yuki? Sahih أيضا. طيب. وقال الجمهور علماء صحيح وصحيح. Jumhur ulama sahih. Okey, sahih طبعا sahih, betul sahih. Jadi dia kena tulis sahih. Tak boleh pangkah harat, tak boleh Tak boleh. Elakkan. Kita takut dia bergantung kepada pemeriksa. Kita tak tahu macam mana. Dan saya pun bukan daripada kalangan pemeriksa. Saya hanya cerita saja. Okey. Kalau tengah-tengah lapar Ustaz menanda. Tak boleh juga. Okey, baik. Tak dapat barakah nanti. Baik, okey. Boleh kita terus lagi Ustaz? Okey, boleh. Dan soalan dan bentuk ini pilihan jawapan. Ini adalah bentuk pilihan jawapan dan kita kena perhati betul-betul jawapan dia tu macam mana. Okey, mari kita tengok. Okey. Saya ada bawa mari satu contoh. Okey. Bentuk ni. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam amara sahabata kitabata. Okey. Tempat kosong. Okey. Fi raqa' wal akta wal asaf. Mana satu jawapan yang paling tepat? Al-Quran, Al-Ahadis ataupun Al-Athar? Siapa pula nak cuba ni Ustaz? Saya nak minta ni. Mana? Amjad. Angkat tangan, oi. Okey. Ya, saya Ustaz. Jawapannya Al-Quran. Al-Quran. Limadha? Kenapa memilih Al-Quran? Kenapa pilih Al-Quran? Limadha akhtarta Al-Quran? Kerana ketika itu Abu Bakar menyuruh Zaid bin Sabit menulis Al-Quran. Allah mumtaz. Al-kalam sahih, Wallahi ya bni. Sahih. Wallah. Dengan penerangan sekali. Naam. Syahid. Mumtaz jiddan. Mumtaz. Okey, mabruk. Okey. Ana uhibbuka fillah insya-Allah. Masya-Allah, habbakal ladzi. Okey, baik. Itu satu contoh sebenarnya ada contoh-contoh dia lagi ada bagi ni 5 soalan untuk bahagian ni. Dan dia boleh pilih jawapan yang berada di bawah tu. Dan kita kena tulis perkataan dia tu. Macam soalan nombor 13. Okey. Masuk 13. Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Jangan tulis Umar. Jangan tulis Uthman. Jangan tulis Ali macam tu. Tulis penuh macam dia. Tulis penuh. Ya. Okey. Kena tulis penuh solid macam tu. Okey, next. Ini yang dikatakan dalam bentuk bercarta, berumus. Tu yang saya kata bahagian ni kena skor. Bahagian ni kena skor sebab jawapan dah ada. Okey. Untuk anak-anak yang sedang nak ambil SPM ni sekarang ni. Apa yang ustaz nak ketengahkan dekat sini, bentuk soalan JT ni, kita kena skor sebab jawapan dah ada dah. Pilih je. Pilih je. Ni jawapan ni.
Nah, ni jawapan ni. Tolong pilih. Tolong pilih. Tolong pilih. Okey. Okey. Ni dia punya penyata dia bawah ni, dia. kenyataan. Mana yang satu betul? Okey. okey. Saya nak ambil contoh siapa siapa saya nak bagi? Mifzal. Saya belum tanya lagi. Saya Ustaz. Nah. Okey. Kalau yang P ni, ramzu P ni, perkataan al-ibarah dia yashtamilu ala aqwalin nabi wa af'alihi wa riwayatihi wa dhabtiha wa tahriri alfazha. Ini kenyataan apa ni? Jawapan dia. Jawapan dia ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah. Ya Aina binti Musa. Aina anti. Aina inti. Aina. Aina. Ma ra'yuki? صحيح. صحيح. لماذا قلت صحيح؟ علم حديث رواية هو علم يشتمل على أقوال النبي وأفعاله وروايته وتحرير ألفاظها. الله أكبر. صحيح طبعا. خلاص. ممتازة. Okey. Baik. Ini contoh soalan tahun 2019. Ni dia antara contoh soalan yang contoh yang soalan original. Hanya boleh Ustaz, hanya kita buat latih tubi dengan soalan-soalan tahun-tahun sebelum ni pun boleh juga. Boleh. Baik Ustaz. Betul. Qabla an nantahi, hal indaka ayun nasiha khususan litulab SPM 20 wahid wa 20 Ustaz. Apa-apa nasihatlah untuk mereka ni supaya mereka ni semangat sikit ni untuk subjek Usuluddin Ustaz. Tapi kita berehat seketika. Boleh Ustaz? Boleh. Okay. Kita kembali selepas ini. Road to Success SPM 20 wahid wa 20 kembali selepas ini. Okey, insya-Allah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, antum ma'ana tariq ila najah SPM 20 wahid wa 20. Al-yawm sanata'allam Al-Maddah Usuluddin. Hari ini kita nak belajar subjek Usuluddin. Banyak dah kita belajar daripada Al-Fadhil Ustaz. Ustaz, ada sedikit tak nasihat perangsang kepada anak-anak murid ni? Kadang-kadang kalau macam saya sini Ustaz, kadang-kadang down juga. Kan? Banyaklah nak kena hafal, banyaklah nak kena study. Ada apa-apa tips Ustaz? Okey. InsyaAllah ada tip ni pun. Dan tip ni pun benda yang sama Ustaz kemukakan kepada anak-anak Ustaz. Anak-anak murid Ustaz dan juga anak Ustaz sendiri. Dia orang pun ambil juga subjek ni. Tip yang pertamanya tu, untuk calon tahun 2021 ni, yang mengatakan bahawasanya subjek Usuluddin ni susah, subjek KBD ni susah. Saya nak tanya kepada antum semua, antuna yang ada ni, anak-anak semua, dah ambil periksa SPM ke belum? Belum lagi Ustaz. Belum. Macam mana tahu kata susah? Okey. Sebelum kita langkah kaki masuk ambil Usuluddin, jangan kata susah. Okey. Percubaan belum lagi. Yang realnya pun belum lagi. Kan? Okey. Tapi kita sudah anggap mindset kita kata susah. Okey. Kita jangan jadi orang yang menyusahkan benda yang senang. Okey. Kena ubah mindset Ustaz Ya, kena ubah. Okey Ustaz. Sebab benda ni senang. Benda senang. Okey. Itulah saya punya tips saya. Dan saya pun guna benda ni juga. Ini yang paling penting Ustaz, kita kena betulkan mindset kita. Kalau benda tu susah sekalipun, kita akan kata mudah. Kita kan akan kata mudah Ustaz. Mungkin Ustaz nak tunjukkan kepada kita mudahnya jawab soalan selepas ini Ustaz. Ya, okay, boleh. Silakan. Okey, baik. Okey, dan saya akan masuk kepada Qisim Ba. Qisim Ba iaitu soalan subjektif bertulis. Okey, Tauhid 20 markah. Dia ada alif, ba, jim, dal. Okey, ni satu contoh. Contoh. Nak bagi tahulah dalam Usuluddin ni, dia ada kaedah-kaedah dia sendiri. Kaedah dia apa dia? Dalam Usuluddin ni, dia punya ahamul maharatil wajibah fi Usuluddin. Yang pertama sekali, al-hifzu wal-fahmu. Okey, saya kata macam mana nak jawab ni? Saya kata sebab dia akan tanya arif as-sama'iyat.
Arif as-sama'iyat maknanya ta'rif. Ta'rif ni tak boleh mereka-reka. Mesti kena hafal. Iya, dia ada jami', dia ada mani'. Tak apa, nanti lain kali kita akan cerita jami' mani' tu Tak bagi payah dah. Okey, itu kaedah ta'rif tau. Okey, baik. Jadi dia ta'rif dia kena hafal. Tak boleh kita dah buat shortcut, short form, tak boleh. Mesti solid macam mana ada dalam kitab. Al-hafzu wal fahmu, Ustaz. Iya. Okey, sebab apa saya kata kaedah dia al-hifzu wal fahmu, hafaz dan faham. Okey. Saya nak tanya Cik Mas sendirilah kan. Okey. Hafal tak doa kunut? Oh, hafal Ustaz? Hafal. Kalau ingat sejarah kita lah, kita hafal doa kunut ni masa umur kita berapa? Tahun berapa kita hafal? Tak ingat Ustaz, rasa sekolah rendah. Agak-agak lah je. sekolah rendah tu darjah berapa? Mungkin darjah 3 Ustaz. Darjah 3, 9 tahun kan. Sekarang ni dah ni lah. Okey, umur rahsia. Okey, dah kita dah lama dah hafal kan. Ya, betul. Okey, contohnya lah Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Kalau tanya rata-rata lah, faham tak makna? Faham tak makna Allah mahdina fiman hadait? Oh, kacau kita kan? Kacau kita. Padahal hafal lama dah. Sekarang pun tahu. Kan? Tidak. Kalau tanya anak-anak ni pun saya rasa anak-anak saya yang 6 orang ni rasa sangkut ni. Apa makna dia? Yeah. Okey. Yang depan tu kemungkinan benda yang sama. Kekuatan hafazan. Kefahaman nombor 2. Oh, yang penting hafal dulu. Yang penting hafal. Buatlah kaedah macam mana pun nak hafal. Nanti ustaz-ustaz dan guru-guru kamu dia akan tunjuklah. Saya cuma nak bagi tahu kaedah dia hafal. Okey, cantik. Next. Okey. Ulumul Quran, tafsir dan juga ulum. Ustaz nak bagi tahu kat sini, Ustaz nak bagi tahu dekat sini bahawasanya ulumul Quran, ulumul hadis. Soalan 3 sama. Soalan 3. Ulumul hadis dan juga ulumul Quran. Dia ada ulum ni, dia ada 8. Bahagian ulum ni 8 markah. Banyak Ustaz. Besar markah tu. Jadi wajib kena kuasai. Tak boleh kita abaikan. Kalau nak lulus, nak jawab bagi cantik, kena fokus dekat ulumul Quran untuk soalan yang kedua dan juga soalan yang ketiga ulumul hadis. Tolong study bagi elok. Tolong study bagi elok. Okey, ni contohnya lah. Soalan yang ketiga. Uzkur istaini min ahamiyati ulumil hadis. Dia ada berapa? Dia ada 3 ke 4 di dalam buku. Tak banyak pun. Sikit je. Dia minta 2 je. Minta 2 je. Kalau ada 4 sampai 5, kita kena tahu semua. Tapi kena hafal 3 ataupun 4 cukup. Okay. Cukup. Okey. Ni akhlak. Untuk soalan yang keempat, dia akan gabungkan. Sirah, tarikh akan gabungkan dengan tasawuf. Jadi tarikh 10 markah, tarikh 10 markah dan juga akhlak 10 markah. Satu soalan 4 tu 20 markah. Macam mana? Okey, baik. Seterusnya, untuk tajuk 1 tingkatan 4 memang favourite anak-anak murid saya. Tajuk apa? Zifaf wa i'lan an intiqal al-arus ila bait al-aris bi iqamati haflin. Dengar ni pun dah seronok dah. Tajuk dah adab zifaf, adab walimatul uruf, adab kahwin. Allah. Ini berapa masuk tajuk ni cerah mata anak-anak murid tu. Ad-darsul awal adab sifaf. Macam tu. Kahwin cerah mata lalu. Cerah mata Ni kepentingan. Kepentingan kita tahu. Jadi yang penting tolong hafal. Okey, tolong hafal bagi baik-baik. Okey, baik. Okey. Dan seterusnya. Okey, intabih. 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 Kalau kata Arab dia panggil ihzar. Orang putih panggil caution. Okey Ustaz. Intabih. Okey. Ini attention Ustaz. Attention. Uzkur isnaini min mabadi ahli sunnah
wal jamaah. Ini untuk saya ambil untuk tingkatan 5 lah. Untuk walaupun kita tingkatan 4. Saya nak ambil satu contoh. Sebutkan dua daripada mabadi' ahli sunnah wal jamaah. Okey. Ini contoh jawapan. Contoh jawapan yang anak murid kita selalu bagi, dia suka buat ringkas-ringkas. Padahal benda tu kena hafal semua. Tapi dia ambil sekerat-sekerat. Okey. Macam yang kotak biru ni, macam yang kotak biru ni dengan kotak kuning. Benda serupa aja. Benda serupa aja. Tapi saya kata yang kotak biru itu yang kena tulis dan kotak kuning silap hari bulan dipangkah. Kenapa Ustaz? Salah. Sebab mabadi' ahli sunnah isbatu sifatil ma'ani. Mengisbatkan sifat ma'ani. Dia tak cukup. Tak cukup. Yang kuning ni nombor 1 isbatu sifat. Sifat apa? Dalam kita belajar sifat ikut akidah ahli sunnah wal jamaah Imam Asy'ariyah ni, dia ada sifat nafsiyah, ada sifat maknawi, ada sifat maknawiyah, kan? Ada sifat salbiyah. Banyak kan? Jadi isbatu sifat apa? Dia umum sangat. Ya. Kita kena elakkan benda-benda ni. Kemudian yang nombor 2 tasdiqu bil jinan wal iqraru bil lisan wal amal bil arkan. Itu standard ahli sunnah wal jamaah. Tapi yang kuning ni nombor 2 ni tasdiqu bil jinan. Bil jinan yang bil qalbi. Membenarkan dengan hati. Tapi tak tulis iqrar bil lisan dengan lidah. Kemudian amal bil arkan. Itu. Jadi bila kita tinggalkan 2 ni, jawapan tu salah. Membenarkan dengan lidah. Ya, maknanya apa dah? Semayang betul tak? Wajib tak? Wajib. Hang buat tak? Aku tak buat pun. Kan? Dia semata-mata dengan perkataan je. Kita tak terima jawapan ni. Jadi jawapan dia jadi salah. Hilanglah 4 markah. Sayanglah Ustaz. Elakkan. Tu saya kata intabih tu. Kena hati-hati. Betul. Baik Ustaz. Dalam kita jawab apa saja soalan, kita kena berhati-hati. Baik Ustaz. Sebelum kita nak berakhir Ustaz, kan, ada apa-apa nasihat ataupun pesanan secara ringkas kepada anak-anak kita Ustaz? Anak-anak pelajar? Okey, boleh. InsyaAllah. Kepada anak-anak SPM calon 2001, Ustaz harapkan supaya anak-anak semua dapat tanamkan sifat sayang kepada Usuluddin ni. Tak kenal maka tak cinta. Tak sayang, kita tak akan rasa zuq ataupun dia punya apa dia panggil rasa tu. Gitu. Itu satu. Dan yang keduanya, jangan tunggu dekat nak periksa baru nak menghafal. Kita kena rajin, bermula daripada sekarang. Ustaz tak sempat nak sentuh semua ni. Ustaz tak sempat sentuh semua. Dalam untuk ujian lisan, tolong hafal awal-awal hadis yang perlu dihafal. Nanti ustaz dan juga ustazah kamu akan bagi tahu, dan bila dah bagi tahu, tolong hafal segera. Tolong ingat, hadis untuk tingkatan 4 adalah hadis yang cukup panjang. Dan markah cukup banyak. Dan sepanjang ustaz kendalikan sini, ramai yang sangkut hadis ni. Hadis tingkatan 4, tolong hafal awal. Okey, jadi sepesanan ustaz, tolong bagi perhatian yang sewajarnya kepada Usuluddin. Dan dengar nasihat ustaz kamu, ustazah kamu, murabbi kamu. Betul. Jangan dengar orang lain. Dengar murabbi kamu. Baik. Terima kasih Ustaz Zulkifli. Sama. Rasanya saya seronok walaupun sejam tak terasa kita belajar pada hari ini, dan saya doakan seluruh murid-murid kita dapat berjaya najah fil imtihan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang menyertai kelas kita pada hari ini, dan juga pentadbir. Betul. Pengetua dan juga pentadbir Samjeram. Ustaz Aidil, Tuan Haji Aidil bin Mat, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana bersama-sama dengan anak-anak Samjeram. Dan nak maklumkan dia adalah minggu yang terakhir lah. Okey, terima kasih. Jasa Tuan Haji cukup besar. Dan juga pentadbir lah. Pentadbir semua sekolah Samjeram dan juga rakan-rakan di sekolah Samjeram. Baik Ustaz. Terima kasih banyak-banyak semua.
Terima kasih Ustaz. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Kita dah berada di akhir rancangan. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Okey, cuba lambai sikit murid-murid. Lambai sikit. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sedia, 1, 2, 3. Biar penat berdiri, Jangan penat memberi. Biar lelah terduduk. jangan lelah membentuk. Biar penat bercakap, jangan penat berharap. Dalam ajarnya, Ada harapan. dalam tegurnya, Ada doa. Dalam marahnya, ada sayang. Dalam tawanya, ada mesra. dalam diam, Ada kebijaksanaan. dalam tangannya, Sosial terbina. Kami JPP Kolej Mara Kuala Nerang ingin mengucapkan Didik TV KPM